Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekali kita dalam perkongsian buku teks fiqh silibus JAIS Jabatan Agama Islam Negeri Selangor untuk tahun 4. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tajuk yang ketiga, iaitu solat-solat sunat. Okay. Solat sunat yang ketiga iaitu solat sunat hajat. Okay. Solat sunat hajat dalam definisi buku teks ni ya. Solat sunat hajat ialah solat yang dilakukan kerana memohon agar dimudahkan sesuatu hajat. Ya. Solat sunat hajat ni ialah solat yang dilakukan kerana memohon agar dimudahkan sesuatu hajat. Okay, dalam Islam Allah Ta'ala memberikan panduan kepada kita untuk memohon hajat tu dengan berbagai cara. Antaranya kita boleh berdoa, antaranya kita juga boleh bertawassul ya, dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan. Dan antara cara lain juga ialah dengan kita melakukan solat sunat hajat. Jadi bila kita lakukan solat sunat hajat ini adalah sebagai salah satu tanda kita bersungguh-sungguh kita memohon pada Allah atas hajat yang kita mahukan itu. Berapakah rakaat bagi solat sunat hajat ini? Solat sunat hajat dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 1 salam. Okey. Secara umumnya, solat sunat hajat ni sama macam solat subuh. Cuma dia tak ada doa kunut dan lafaz niatnya juga berbeza. Tapi lain-lain semua sama. 2 rakaat macam biasa. Okey. Dalam saranan buku ini, dalam saranan buku teks dikata pada rakaat pertama selepas baca surah Al-Fatihah, kita digalakkan untuk baca ayat kursi. Ayat kursi ni macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Atau surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, atau surah-surah lain. Tak kisahlah surah-surah apa-apa pun yang kita nak baca. Wadduha ke, inna a'tainakal kautsar ke. Dan rakaat yang kedua, selepas membaca surah Al-Fatihah, kita digalakkan untuk baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad atau surah-surah lain. Maka sebenarnya, surah yang kita baca dalam solat sunat hajat ni taklah spesifik. Tidaklah kena wajib baca surah yang tertentu sahaja. Kita juga boleh baca surah-surah lain kalau kita hendak. Okey. Dan bilakah waktu kita nak melakukan solat sunat hajat ini? Solat sunat hajat boleh dilakukan pada bila-bila masa. Bila-bila masa ini maksudnya kita boleh buat bila-bila lah. Pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu petang. Bila-bila pun. 24 jam sehari kita boleh buat bila-bila. Kecuali pada waktu yang diharamkan solat lah. Iaitu ketika matahari terbit, ketika matahari tegak di atas kepala dan ketika matahari terbenam. Bilakah waktu yang afdal? Dan yang afdal dilakukan, afdal ni maksudnya paling utama ataupun paling bagus lah, paling baik. Bilakah waktu yang paling baik? Waktu yang paling baik, waktu yang paling afdal ialah pada 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam. Bilakah 1/3 akhir malam ini? Iaitu lebih kurang jam 2 pagi. Jadi 1/3 akhir malam bermula jam 2 pagi sehingga masuknya waktu subuh. Jadi antara pukul 2 pagi sehinggalah azan subuh berkumandang, contohnya pukul 5.50. Itulah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Allah diibaratkan bila kita berdoa pada waktu mustajab ni, pada 1/3 akhir malam ni, ibaratnya seperti panah yang dilepaskan tepat pada sasaran. Kalau kita berdoa tu, cepat-cepat malaikat angkat naik bertemu, bawa jumpa Allah untuk dimakbulkan. Kalau kita beristighfar, cepat-cepat malaikat bawa naik istighfar kita supaya Allah ampunkan dosa. Jadi waktu yang paling mustajab tadi 1/3 akhir malam, iaitu lebih kurang jam 2 pagi sehinggalah masuk waktu subuh. Tapi kalau nak buat waktu lain boleh tak? Boleh, tak ada masalah.
Selesai waktu. Okay, seterusnya ialah hikmah. Hikmah ataupun kebaikan solat sunat hajat. Kenapa kita kena buat solat sunat hajat? Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasul. Bila kita lakukan solat hajat ni, Allah Ta'ala sayang, Rasul pun suka. Yang kedua ialah mendapat pahala. Kenapa kita dapat pahala? Sebab kita buat perkara yang baik. Sebab kita memohon pada tempatnya. Apakah permohonan yang buatkan kita dapat dosa? Kalau kita nak mohon, bayangkan kalau kita nak memohon hajat, tapi kita mohon tu, kita minta pada bomoh, kita jumpa tok dukun, kita jumpa tukang tilik ke apa ke, kan berdosa tu namanya, sebab kita mensyirikkan Allah. Jadi, bila kita memohon hajat ni kepada Allah, kita akan dapat pahala. Yang ketiga, hikmahnya, kebaikannya, ialah hajat kita akan dimakbulkan oleh Allah. Diperkatakan bahawa dalam permohonan hajat ni, kalau kita ada 3 keadaan. Kalau kita memohon satu hajat, akan berlaku 3 keadaan. Yang pertama, kalau kita mohon sesuatu, contohnya kita minta, ya Allah bagilah aku basikal baru, contoh. Yang pertama, Allah Ta'ala akan kabulkan apa yang kita minta. Allah Ta'ala akan bagi kita basikal baru seperti yang kita mahukan. Yang kedua, kalau kita tak dapat basikal baru, kata kita tak dapat basikal tu, Allah Ta'ala tak nak kabulkan untuk kita dapat basikal, Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik kat dunia ni. Contohnya, kita tak dapat basikal sebab Allah Ta'ala tahu, kalau kita dapat basikal, kita akan main ke tengah jalan sambil berbahaya dan akhirnya kita akan meninggal dunia beraksiden, kena langgar kereta sebab masa kita naik basikal tu. Jadi Allah Ta'ala tak bagi kita basikal, dan Allah akan selamatkan kita dengan daripada aksiden tu lah. Ataupun kita tak dapat apa-apa langsung kat dunia, basikal pun tak dapat, apa pun tak dapat, tapi sebenarnya hajat kita ni masih Allah Ta'ala simpan dan Allah Ta'ala kabulkan ke akhirat nanti. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Contohnya dengan pengampunan ke, dengan mudahkan hisab ke. Jadi sebenarnya kita tak rugi. Kita minta je pada Allah. Sebab Allah Ta'ala kan maha pengabul, maha penyayang dan maha pemberi, maha kaya. Okay, masuk kepada kaifiat. Kaifiat ialah cara solat sunat hajat. Macam Ustazah katakan tadi, kaifiat ni adalah cara macam solat subuh sahaja. Cuma bezanya adalah lafaz niat. Macam mana lafaz niatnya? Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatal hajati. Sahaja aku solat sunat hajat rak'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kalau tak hafal tak apa ke? Boleh. Kalau tak hafal tak perlu baca lafaz niat bahasa Arab pun tak apa. Sebut je bahasa Melayu. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, kemudian angkat takbir dan solatlah seperti biasa. Selesai. Caranya macam solat subuh ya, cuma tak ada doa kunut. Okey. Kemudian masuk kepada doa solat sunat hajat. Sebenarnya doa ni tak ada masalah pun. Kita nak baca doa macam biasa je. Yang dalam ni adalah panduan, iaitu tata cara ataupun adab kalau kita nak berdoa. Kita akan mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kemudian kita akan berselawat ke atas Nabi. Itu pun sebagai satu adab lah dalam kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian kita nyatakan hajat kita. Kita nyatakan hajat ni dalam bahasa Melayu pun boleh. Kalau siapa yang Jawa, bahasa Jawa pun boleh. Bahasa Inggeris, bahasa Jerman pun boleh. Asalkan kita baca di luar solat. Kalau kita baca dalam bahasa Melayu tapi dalam solat, waktu kita sujud ke, itu akan menyebabkan solat kita batal. Kalau kita nak baca dalam solat, kita kena baca dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Melayu ni kita boleh baca di luar solat. Mintalah apa-apa hajat pun yang kita nakkan dan kemudian tutup dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
Selesai. Okay, jadi begitulah sedikit ringkasan mengenai solat sunnah hajat. Jadi sebagai refleksi untuk kita semua, amalkan dengan mendirikan solat sunnah hajat untuk memohon kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Segala kebaikan pun kita kenalah minta. Kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagai tambahan sikit, oleh kerana kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, maka ini adalah waktu yang mustajab berdoa. Tambah pula dengan orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa, doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Ditambah pula dengan contoh bila kita berdoa pada waktu malam, pada waktu yang mustajab tadi, waktu yang afdal tadi, pun lagilah bertambah mustajab berdoa. Dan pada waktu tu pula, katalah kalau hujan lebat contoh. Waktu hujan lebat ni adalah waktu yang mustajab berdoa. Lagilah dimakbulkan doa. Jadi sama-samalah kita rebut peluang. Dalam keberkatan bulan Ramadan ini, banyak-banyakkanlah kita berdoa, kita memohon hajat, apa juga kebaikan yang kita minta. Minta supaya cepat-cepat dilenyapkan COVID-19 yang sedang melanda. Moga kita semua diberikan kesihatan, moga kita diterima amalan, dan moga-moga mendapat segala kebaikan manfaat dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, itu sahajalah untuk hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.